Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Pada hari ini kita akan pelajari reka bentuk teknologi tahun 4 asas pengatur caraan muka surat 76 hingga muka surat 79. Okey, pada unit 6 nah. Kita tengok pada muka surat 76 dan muka surat 77. Arif dan Leong dua orang ni mengisi masa lapang mereka dengan bermain permainan video setelah selesai mengulang kaji pelajaran. Adik-adik Arif yang dua orang ni asyik memerhatikan gelagat mereka. Okey, sebenarnya cikgu pun tak setuju kalau kamu bermain permainan video sebab ia melekakan. Jadi yang dalam buku kamu ni, dia cuma hendak memberikan idea kepada kamu tentang pengatur caraan, bukannya suruh kamu main permainan video. Okey, yang seorang ni cakap, satu hari nanti aku ingin menjadi pengatur cara komputer. Pengatur cara komputer ni kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil sebagai programmer. Okey, gajinya agak-agak lumayan. Lepas tu, yang adik kepada Arif ni, dua orang ni, dia kata hebat betul orang yang mencipta permainan ini. Okey, macam mana dia boleh buat permainan video ni, orang tenang bola apa semua ni. Kemudian adik dia tanya pula, bagaimanakah cara mereka mencipta permainan ini ya? Okey, adik dia tanya. Cuba kita tengok. Okey, bagaimanakah cara permainan tersebut dihasilkan? Sama juga soalan dia macam adik dia tanya ni. Bagaimanakah cara mereka mencipta permainan ini? Okey, jawapan dia, permainan tersebut dihasilkan dengan menggunakan pengatur caraan komputer. Itu jawapannya yang adik ni tanya. Dan dalam buku kamu ada soalan ini, bagaimana cara permainan tersebut dihasilkan? Inilah jawapannya, menggunakan pengatur caraan komputer. Muka surat 76 dan muka surat 77. Okey, asas pengatur caraan. Okey, ada banyak perkakasan elektrik di sekeliling kita. Perkakasan tersebut menggunakan pengatur caraan komputer untuk berfungsinya, fungsinya yang tersendiri. Okey, cuba kita tengok pengatur caraan komputer di sekeliling kita. Ada penyaman udara, ada televisyen, ada jam digital dan juga alat kawalan jauh. Okey, ini contoh-contohnya. Jadi kita nak kaitkan dia dengan atur cara komputer. Ini di ruang tamu. Okey, kita tengok. Okey, yang pertama tadi, jam digital. Okey, ada atur cara komputer di dalam jam digital ini. Okey, dan dia membolehkan kita melihat masa dan dapat mengaktifkan bunyi penggerak. Itu fungsi atur cara komputer dalam jam digital. Ni kita ada pula televisyen pintar. Okey, atur cara komputer dalam televisyen pintar ni, dia membolehkan kita menonton program serta mengakses aplikasi internet, radio dan sebagainya. Kemudian kita ada pula atur cara komputer dalam alat kawalan jauh. Ni namanya alat kawalan jauh. Dia membolehkan kita mengawal televisyen dari jarak jauh. Nampak tak? Okey. Dan seterusnya, atur cara komputer dalam penyaman udara ni, dia membantu kita menetapkan suhu bilik serta melaraskan suhu bilik yang bersesuaian secara automatik. Okey, kesimpulannya di sini, dalam semua perkakasan ini ada atur cara komputer, dan atur cara komputer itu dia menetapkan tugas-tugas perkakasan ini buat kerja dia masing-masing. Okey, cikgu perkenalkan, ini namanya pembancuh kopi. Kalau kamu belum kenal, ini namanya pembancuh kopi. Mungkin dia boleh bancuh espresso atau mocha ataupun cappuccino, kopi susu, kopi O ataupun latte. Okey. Okey, kita pergi ke dapur. Tadi di ruang tamu, sekarang di dapur pula. Kamu nampak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 perkakasan dalam gambar di dapur ini. Okey, tahukah kamu
kebanyakan perkakasan elektrik mengandungi komputer benam. Apa maksud komputer benam? Okey, cuba kita tengok. Okey, kita pergi sini dulu. Acara komputer ialah urutan arahan berkod. Dia ialah urutan arahan. Urutan maksudnya langkah demi langkah, urutan, step by step, urutan arahan. Okey, langkah-langkah arahan yang berkod. Kod ni kamu tahulah macam-macam, sama ada nombor ataupun huruf ataupun simbol ataupun gabungan nombor, huruf dan simbol. Itu namanya kod tu. Dia ada kod dalam perkakasan elektrik atau cara membolehkan data diproses oleh komputer. Itu maksud aturan komputer ialah urutan arahan berkod, dalam perkakasan elektrik. Ini pengaturcaraan. Apa pula maksud pengaturcaraan? Pengaturcaraan dia ialah set arahan. Set arahan, dia ada set dia, set arahan dia yang mengarahkan komputer melakukan sesuatu tindakan. Nampak tak perbezaan aturcara komputer dengan pengaturcaraan? Aturcara komputer urutan arahan berkod dalam perkakasan elektrik. Pengaturcaraan pula ialah set arahan yang mengarahkan komputer dia buat sesuatu. Seterusnya, yang tadi cikgu cakap tadi tu, komputer benam. Komputer benam ni macam mana? Komputer benam ni dia mempunyai aturcara komputer yang menentukan cara perkakasan tersebut berfungsi. Ini ialah komputer benam. Dalam ni semua ada komputer benam ni, dalam 6 perkakasan ni. Dan komputer benam ni dia ada aturcara komputer yang menentukan cara perkakasan. Contohnya cara peti sejuk ni berfungsi. Itu fungsi komputer benam dalam peti sejuk. Dia ada lagi fungsi dia dalam penyedut udara dapur, oven ni dan sebagainya. Kegunaan aturcara ini adalah untuk memastikan perkakasan tersebut dapat melaksanakan tugasan mengikut tetapan. Itu kegunaan aturcara dia, untuk memastikan perkakasan ni semua dia dapat melaksanakan tugasan dia mengikut tetapan. Macam mana tu? Kita tengok nah. Ada 6 semua ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kakak ni tanya, berdasarkan gambar di atas, nyatakan kegunaan aturcara komputer pada perkakasan elektrik di ruang dapur. Tadi kita ada di ruang tamu, sekarang di ruang dapur. Kita tengok yang pertama sekali, peti sejuk ni. Aturcara komputer dalam peti sejuk ni, dia bolehkan kita simpan bahan makanan pada suhu yang rendah. Nampak tak? Aturcara ni special untuk nak suruh peti sejuk ni simpan bahan makanan pada suhu yang rendah. Kita tengok nombor 2 pula. Atur cara komputer dalam penyedut asap dapur ni, atau kita panggil cooker hood, membolehkan kita singkirkan haba dan asap masakan. Jadi atur cara komputer ni dia special. Dia special untuk sedut atau singkir haba. Dia tak macam peti sejuk. Peti sejuk lain pula cerita dia, untuk simpan makanan pada suhu yang rendah. Dia tak sama. Atur cara dalam ni peti sejuk tak sama dengan atur cara dalam penyedut asap dapur. Tengok nombor 3 pula. Atur cara komputer dalam ketuhar gelombang mikro. Dia bantu kita masak dengan pelbagai cara. Acara dia special untuk masak sebagai pelbagai cara. Bukannya untuk simpan benda sejuk, bukannya untuk menyedut asap masakan, bukan. Special untuk memasak dengan pelbagai cara. Kemudian yang keempat pula, atur cara komputer dalam periuk nasi digital, bantu kita masak nasi dan pelbagai jenis masakan. Nampak? Atur cara komputer dalam periuk nasi digital. Ini yang cikgu tunjuk tadi. Namanya mesin pembancuh kopi. Atur cara komputer dalam ni dia bantu kita untuk bancuh pelbagai jenis kopi, espresso, latte dan sebagainya. Dan yang terakhir, nombor 6,
Atur cara komputer dalam mesin basuh ini, dia bantu kita untuk membasuh dan memerah pakaian. Okey. Seterusnya, kita akan pergi kepada contoh-contoh soalan. Kamu nampak baru cikgu ajar tadi, ini namanya programmer ataupun pengatur cara. Dia buat game dan sebagainya. Pengatur cara, gajinya lumayan. Boleh cecah RM10,000, boleh cecah mahal. Kalau pergi buat kerja pengatur cara di luar negara, harganya sangat-sangat mahal. Kalau dalam Malaysia pun harganya agak lumayan sekali, gajinya. Okey, kita tengok lah. Okey, buku teks halaman 797 kita dah tengok tadi semua ni. 78, kemudian 79. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Ni video game ni. Soalannya, bagaimanakah permainan video dihasilkan? Baru tadi cikgu ajar, bukannya dengan membuat lakaran, bukannya dengan merakam video, dan bukannya dengan cara membuat penyambungan pendawaian, dengan menggunakan pengatur caraan. Itu cara kita membuat permainan video. Nombor 2, apakah pekerjaan untuk mencipta permainan video? Bukannya jurutera elektrik, bukannya tukang masak, dan bukannya mekanik. Baru cikgu ajar tadi, kita panggil dia programmer. Dalam bahasa Inggeris kita panggil dia programmer. Nombor 3, apakah peralatan elektrik dengan acara yang membolehkan kita melihat masa dan mengaktifkan bunyi penggerak? Yang ni. Apa dia? Bukan televisyen, bukannya aircon ataupun pendingin hawa, bukan penyambang udara, bukan. Cikgu baru ajar tadi. Apakah peralatan elektrik dengan atur cara yang membolehkan kita menonton program serta mengakses aplikasi internet, radio dan sebagainya? Apa dia? Bukannya jam digital, bukannya penyambang udara, bukan alat kawalan jauh. Kita dah belajar dah tadi. Apakah peralatan elektrik dengan atur cara yang membolehkan kita menyimpan bahan makanan pada suhu yang rendah? Nampak? Ni ais ni. Cikgu rasa kat tempat macam ni orang tak guna pun peti sejuk. Kamu tahu apa jawapannya. Kemudian, apakah peralatan elektrik dengan atur cara membantu kita memasak dengan pelbagai cara? Ini ayam golek ni. Ayam golek. Apa dia? Bukan jam digital, bukannya peti sejuk. Cikgu dah ajar kamu tadi. Jawab dengan betul. Apakah peralatan elektrik dengan atur cara yang membantu kita memasak nasi dan pelbagai jenis masakan? Yang mana satu? Yang masak nasi. Baru cikgu ajar tadi. Senang sangat. Senang sangat. Nombor 8, apakah atur cara komputer? Baru tadi cikgu ajar. Apakah atur cara komputer? Kita tengok balik lebih kurang muka surat. Ni. Apakah atur cara komputer? Jawapannya sudah ada di sini. Ialah urutan arahan berkod dalam perkakasan elektrik. Soalan seterusnya nanti, apakah pengatur caraan? Pengatur caraan pula ialah set arahan yang mengarahkan komputer melakukan sesuatu tindakan. Itu untuk soalan 8 dan juga soalan 9. Senang, sangat-sangat senang. Dan soalan terakhir ya. Komputer benam mempunyai atur cara komputer yang apa? Adakah yang menentukan cara manusia berfikir? Tak. Adakah yang menentukan cara komputer membenam? Cikgu tak ajak pun macam tu. Adakah yang menentukan cara manusia bekerja? Pun tak. Jadi kamu tahulah apa dia punya jawapannya. Jadi asas pengatur caraan ni dia sangat-sangat mudah, sangat-sangat senang. Jadi setakat itu saja kamu buatlah latihan yang cikgu bagi ni. Setakat itu je pada hari ni.
Sekian, terima kasih.